Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahaman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya membaca surah Kamad. Nya sunah Al-Fatihati. Baca surah setengah daripadanya. Maka makruh meninggalkan membaca surah pada 2 rakaat pertama. Makna kalau kita tak baca hukum makruh. Karena khilaf ulama pada maka sunat baginya membaca surah pada rakaat yang 3 dan yang keempat daripada semaya imam. Jadi waktu boleh kita nak baca lah. Kita pergi dari 3 dengan imam dah. Kita baru 1. Maka waktu kita baca lah. Itu. Hendaklah dibaca. Kita kena tambah orang. Hak kita tambah 2 hak belakang tu sunat kita baca surah. Maknanya kalau kita kira 2 hak belakang tu 3 dengan 4 kita lah. Kita ganti hak mula-mula tak ada baca. Kita ganti hak mula-mula tak ada baca. Itu rupa masalah dah. Sebab apa boleh sunat baca juga? Supaya tidak sunyi semayanya yang makmum daripada baca surah. Tujuan ni baca juga tu. Dan jika mengikut ia yang makmum akan imam pada rakaat yang kedua, maka hendaklah dibacakan surah pada rakaat yang kedua dan yang 3. Jadi kena baca jugalah kita tu. Daripada semaya imam. Intah. Kata ulama kita Syafi'i yang aulanya bahawa adalah surah itu 3 ayat. Itu pendek sekali lah tu. Supaya adalah ia qada, ia 3 ayat lah. Qada sependek-pendek surah. Surah yang paling pendek sekali 3 ayat. Dan tidak khilaf di antara mereka ulama Syafi'i pada bahawa surah yang kamilah itu afdal. Baca daripada kita gaya ambil surah baca awal sampai akhir habis tu comel. Dan bahawasanya tidak dibacakan surah sebelum Fatihah. Ini pelik juga. Fatihah tak laki dari surah dulu. Tak boleh kira tu. Tak mada. Makna kena baca semula lah. Maya tak atas. Kerana ketiadaan jatuh pada tempat. Dia bukan tempat dia situ. Lagi ulama Syafi'i kita ni. Tidak memadai mengulangi Fatihah ganti pada surah. Kita malah nak baca surah ke lain. Kita Fatihah 2 kali. Tak adil. Mula-mula rukun. Fatihah kedua tu kita nak ganti surah. Tak boleh kira. Karena bahawasa menyalahi bagai yang warid pada sunnah. Nabi tak buat laku tu. Dan pula kerana bahawasa sewaktu yang satu itu tidak ditunaikan dengan dia fardu dan naflun. Fatihah hak tulah. Habis mati dulu. Dan Jumaat tak umpamanya. Dan 2 rakaat yang dulu daripada segala semaya fardu. 2 rakaat mula-mula lah. Zuhur, asar, apa semua. Sunat baca surah. Imam dan mufarid. Makmum, tengok dulu. Kalau tak dengar, baca. Kalau dengar, berarti hati imam. Maka satu, telah ittifaq para fuqaha bahawa disunatkan memanjangkan bacaannya pada salat subuh. Kalau subuh tu panjang sikit. Dengan bahawa dibaca padanya pada subuh ni, tiwal mufassal. Tiwal mufassal ni surah mana? Depan yang royak tak ni.
Teroyak belah-belah. Tiwal al-mufassal suratul hujurat sapa di amma yatasaalun. Patut dibuka oleh Quran. Sebab surah dia 3. Tiwal mufassal, ausatul mufassal, patu kisarul mufassal. Jadi bila murak kata tiwal mufassal ni makna bermula daripada sapa di surah amma al-un. Daripada pada wadduha. Start situ pula. Yatasaalun sapa di wadduha dikatakan ausatil mufassal. Ulama fiqh mazhab Syafi'i kita tak situ. Tapi benda tu khilaf dah lagi. Daripada wadduha sampai di akhir Qur'an itu dinamakan Qur'anul Mufassal. Maka subuh ni sunat baca hak tiwal mufassal. Pilih antara hujurat. Bagi imam pada solat Jumaat itu membaca pada rakaat pertama surah Jumaat. Dan rakaat keduanya surah Munafikun. Ittifaq gitu lah. Panjang juga dua surah tu pun. Kerana barang yang diriwayat oleh Ubaidillah bin Abi Rafi' radhiyallahu anhu yang maksudnya Abu Hurairah bersolat Jumaat serta kami. Beliau membaca surah Jumaat 2 rakaat pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Iza ja'akal mu'ala dan hal ataka hadis al-ghasyiyah. Ada tu Sahih Muslim. Telah musarah oleh Mawardi dengan bahawa membaca surah Jumaat dan Munafikun itu aula. Macam itu. Dan musarah Muhalli dengan bahawa jikalau tinggal seorang baca surah Jumaat pada rakaat pertama dan membacakan dia serta surah Munafikun rakaat yang kedua. Kapuh tak situ pula. Kalau tinggal kapuh tak belakang, nak baca juga. Dan jikalau membaca Munafikun rakaat yang pertama dan membaca Jumaat pada rakaat yang kedua, supaya tidak sunyi solatnya itu daripada 2 surah ini. Nabi kata baca juga dua-dua. Naik ke atas. Dan tidak disunatkan makmum membaca surah. Makmum sah baca lah. Dengar tu imam. Tetapi hendak ia mendengar bacaan imamnya. Perhati tak imam baca. Iza quri'al Quran fastami'ulah. Perhati dengar. Maka jika tidak mendengar bacaan imam dengan sebab tuli. Makmum tuli. Tak imam dia kata apa tak tahu. Ataupun jauh pada tak imam. Ataupun diperlahan oleh imamnya. 3 masalah. Satu makmum tuli. Yang kedua dok jauh doa. Yang ketiga tak imam baca koho. Tak dengar. Dan jika pada semaya yang nyaring sekalipun. Jawab tak lagi tu. Atau mendengar ia suara imamnya dan tidak dipeherkan dia. Dengar suara tu imam tapi tak butir. Tak ada apa. Imam betul dah. Tapi dia dengar tak butir. Maka apa? Dengar tak butir. Dengar tak nyata lah. Jawab masalah. Maka hendaklah dia membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut, yakni pada segala masalah atas sana. Baca. 2-3 masalah. Habis. Jadi bawah tu kita taklik syadaq tu sama dengan ibadah atas tu dah. Lebih kurang cuma kita menakal syadaq mai sikit tak situ. Agi kepada mata muka di sana. Maka manakala lupa akan seseorang membaca surah pada 2 rakaat yang awal tersebut dulu itu. Tadi hurai dah masalah tu. Hendaklah ia membaca surah pada bagian yang tinggal daripada semayanya. Maknanya kalau kita kata rakaat pertama tak ada baca, yang kedua tak ada baca, kita baca di 3 dengan 4. Baca juga. Dan disunatkan baca surah atas peraturan mishah. Surah yang kita nak baca mengikut aturan Quran. Maknanya kita kena ambil hak atas turun bawah. Jangan baca susah. Susah tu boleh, reti susah. Ambil bawah ni ke atas. Kalau kita kata ambil di hal atas turun mari wal asri turun tu.
Kalau start daripada izaja, naik alam tarakai, naik kepada awal asri, tak kena. Baca tu atau qiraah hak atas ke bawah. Nah, jangan baca susah tak sunat. Lagu tu. Ya sunat lagu tu. Aku satu sikit bawah. Kata Syekh Daud Batani dalam kitab Buriyah. Adapun makmum yang masbuk yang tak mendapat ia akan 2 rakaat pertama, yang pertama kita kena fikir itu jatuh. Daripada semaya imamnya. Hak 2 mula-mula tak ada 2 mula-mula. Maka sunat baginya baca surah dalam rakaat yang didapatkan dia serta imam. Itu pun jika didapatkan dia membacakan dia pada rakaat itu. Dan jika tidak, maka hendak diqada baca dia dalam rakaat yang tinggal supaya beratas lah. Maknanya rakaat pertama kita tak ada baca. Hak tinggal lagi 2 untuk kita baca. Dah ada dengan imam tu tak ada baca tu bukan pada. Kalau kita dengar dia baca itu dengar dia lah. Walaupun tadi lah. Habiskan. Maka manakala lupa akan seorang membaca surah, baca dasar ni. Dan setengah daripadanya amat banyak mengucap takbir intiqalat yang 5. Tu hai'ah kata. Iaitu takbir intiqalat yang 5, takbir rakaat, takbir turun kepada sujud, takbir bangkit daripada nyonya sujud, takbir sujud yang kedua, yang kelima, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. 5 tempat tu panggil takbir intiqalat. Bukan akik tangan takbir. Jangan keliru tu. Takbir dengan akad tangan suku. Nak pindah satu rukun ke satu rukun takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah itu intiqalat sunat. Kedua, takbir intiqalat iaitu takbir turun berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Itu intiqalat. Daripada intaqala, mana pindah. Seperti berpindah pada qiyam kepada rakaat, daripada i'tidal kepada sujud, daripada duduk antara 2 sujud kepada sujud yang kedua. Dan takbir bangkit iaitu bangkit daripada 2 sujud kepada berdiri. Dan takbir bangkit pada tahiyat awal, maka adalah takbir pada tiap-tiap rakaat 5 takbir. Pendapat ulama kita Syafi'i dan jumhur fuqaha, takbir intiqalat itu adalah sunat supaya disebut oleh mata datang. Kata Ibnu Munzir, dengan ini dengan sunat ni. Hak kata sunat ni. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Jabir, Qais bin Ubadah, Asy-Sya'bi, ni tabi'in ni, Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ramai kata. Dan dinakalkan dia oleh Ibnu Battal juga daripada Utsman dengan Tha bukannya. Ibnu Battal ni di antara pengarang syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal dia buat. Dan Ali, dan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Zubair, dan Makhul, dan Nakhai, dan Abi Thawrin. Hak ni kata sunat. Sunat ni. Dalil mereka itu ialah hadis musi usalatah. Hadis tercerita lepas banyak dah. Karena bahawa Nabi SAW mengajarkan dia ke salat. Beliau mengajarkan wajibatnya. Beliau menyebut daripadanya akan takbiratul ihram. Beliau tidak menyebut akan takbir intiqalat. Pahal di situ kata takbir intiqalat sunat bukan wajib. Kalau wajib Nabi suruh dah. Kalau benda tu wajib. Dan ini adalah tepat bayan, tepat menyatakan hukum dan waktu. Dan tak harus ditakhirkan daripada. Takhir daripada bayan. Tidak ada takhir, jadi takhirkan bayan daripadanya waktu bayan. Tak situ namanya. Habis kata. Ada pun ahadis yang mengisbatkan takbir pada tiap-tiap turun dan akad itu. Ada juga hadis. Nak tanggung ke mana? Maka ditanggungkan atas istihbab sunat.
Mana hadis ni? Di antaranya bagai meriwayat oleh Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, yang maksudnya adalah baginda Rasulullah apabila berdiri kepada semayang, beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika rakaat, kemudian beliau mengucap sami Allahu liman hamidah ketika mengakak belakangnya pada rakaat. Kemudian beliau berkata Rabbana lakal hamdu padahal ia berdiri. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian bertakbir pula ketika mengangkat kepala. Kemudian bertakbir ketika sujud. Semua takbir belaka tu hadis. Atau istihbab. Kemudian bertakbir ia ketika mengangkat kepala. Kemudian bertakbir. Kemudian beliau memperbuat demikian itu dalam semayanya sekalian hingga selesai. Dan beliau bertakbir ketika berdiri pada 2 rakaat. Kemudian daripada duduk. Ada tu Sahih Bukhari. Jadi Nabi buat semua tu ditanggungan atas sunnah. Bukan wajib tak. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud, itu bawah-bawah lagi tu. Berkata ia kana Nabi ila akhirih adalah Rasulullah mengucap takbir ia pada tiap-tiap turun dan mengakak dan berdiri dan duduk. Semua takbir. Dan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu pun buat semacam Nabi lah. Alhamdulillah. Mengakak kedua tangan ketika mengucap takbir. Ini sunnah juga lah. Dan sunat mengakak kedua tangannya. Sunat mengakak kedua tangannya, tangan seorang lah seperti takbiratul ihram. Sunat akik tu. Tak kalah nak rokok, sah. Dan tak kalah bakit pada rokok pada i'tidal. Permulaan angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepala sekali. Dan tak kalah bangkit pada tasawuf awal kepada qiyam. Banyak tu ya. Awak kena angkat tangan. Jangan duk angkat semata. Angkat tak bergantung tak boleh. Satu di bawah. Telah menjalani fuqaha kita Syafi'i dan jumhur fuqaha. Jumhur tu dalil tu kurungan tersebut dah wong lip. Kepada bahawasa mengakak kedua tangan ketika takbir turun kepada rakaat dan mengakak pada rakaat itu adalah sunnah yang sabitah. Sunnah mana hadis yang sabit. Benda tu hak warid pada hadis Nabi. Maka mengakak kedua tangannya membotoli dua bahunya seperti dikerjakan dia ketika takbiratul ihram. Mula-mula tu. Yakni dimulakan mengakak dua tangan itu di sisi permulaan takbir rakaat. Dan kesudahannya mengakak itu di sisi kesudahan takbir itu. Maka barang meriwayat oleh Muhammad bin Ammar bin Atta' bahawa beliau mendengar Aba Humaidin pada 10 orang pada sahabat Nabi SAW. Di antara mereka itu ialah Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah ila akhirih." Sayalah yang paling tahu dari kalangan kamu dengan sembahyang Rasulullah. Di kalangan ramai-ramai aku tahulah Nabi semaya tu. Dia cerak senguti. Maka sebut ia akan sifat semaya Nabi. Ya royak sifatul salatin Nabi tu. Dan pada semaya Nabi sini tak kenal. Wa fihi annahu. Dan pada hadis riwayat Abu Qatadah ni. Dan bahawa Nabi SAW mengakakkan kedua tangannya ketika rakaat. Ketika rakaat angkat tangan juga. Kata Imam Bukhari, berkata Hasan dan Humaid bin Hilal, kana ashabu Rasulillah yarfa'una aydiyahum yakni indar ruku'. Adalah para sahabat Rasulullah mengakak mereka itu akan tangan-tangan mereka yakni ketika rakaat. Atau angkat tangan juga. Dan setengah daripadanya mata di atas. Dan setengah daripadanya yang amat banyak sunat ahad. Sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Kalau kita cara ibarat sengerti tak ada kena buat sunat dah. Wa minha at-tasmi'u gitu ya harap. Tapi dia bersunat. Tak apalah jawi. Jangan kita jauhi. Kalau jenis ni jangan duk fikir dah.
dan setengah daripadanya mengucap sami Allah. Gitu ya nak. Abak kita min ha tu min sunah dah. Jaga ibarat jawi dah. Dia sepuh arak kau. Mengucap sami Allah ni bila ketika mengangkat kepala daripada rakaat dan mengucap Rabbana lakal hamdu bila berdiri betul. Sami Allahu liman hamidah bila betul. Rabbana laka atau Rabbana walakal hamdu. Dua riwayat. Boleh berlaku dua-dua. Boleh berlaku dua-dua. Kita tengok bawah sikit lah. Masalah tasmi'. Tasmi' ni sami Allah lah tasmi'. Hukum tasmi' yakni sami Allahu liman hamidah dan tahmi'. Tahmi' Rabbana lakal hamdu. Mengikut pandangan ulama kita Syafi'i dan jumhur fuqaha bahawa tasmi' itu disunatkan dia. Sunat sami Allah. Ketika mengangkat daripada rakaat lah. Jadi sunatkan tahmi' itu ketika berdiri betul. Waktu muzak kita dah. Ulama kita Syafi'iyah pula berpendapat lagi. Daripada pendapat yang dulu tu. Apa yang mereka sebut? Bahawa tasmi' dan tahmi' itu sunat bagi sekalian. Semua. Imam, ma'mum, munfarid. Semua kata. Mereka musorehkan dengan bahawasanya afdal sirah itu ialah Rabbana lakal hamd. Itu paling comel. Karena wariknya as-sunnah dengan dia dengan lafaz Rabbana lakal hamdu. Kata Syarbini, Khatib Syarbini. Tetapi kata Imam Syafi'i dalam kitab Rabbana walakal hamdu itu terlebih kasih kepada aku. Aku Syafi'i lah. Syafi'i kata kalau baca Rabbana walakal hamdu tu aku setuju sangatlah. Aku lah, dia mau tak tahu. Nampak? Artinya kerana bahawasa, nak bahawa bukan yah tak tahu. Kerana bahawasanya, meskipun ia akan dua makna. Rabbana walakal hamdu. Satu doa dan iktiraf. Artinya, Rabbana istajib lana. Itu makna dia. Rabbana walakal hamdu tu makna gini. Rabbana, yani ya Rabbana, istajib lana, hendak terimalah olehmu bagi kami. Walakal hamdu, dan bagi engkau ya Allah, puji, ala hidayatika iyana, atas memberi hidayah engkau kepada kami semua ni. Itu makna dia. Itu makna Rabbana walakal hamdu. Kerana hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda, apabila berkata imam sami Allahu liman hamidah maka katalah kamu Rabbana lakal hamdu. Hadis itu sahih Bukhari. Jadi Rabbana lakal hamdu pun boleh, walakal hamdu pun boleh. Dan kerana hadis riwayat oleh Abdullah bin Abi Aufa adalah Nabi apabila mengangkat belakang daripada rakaat beliau membaca Rabbana sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nak tambah panjang lagi lah ni. Ni jaga-jaga okey baca. Dan setengah daripadanya amat banyak hayah tu mengucap tasbih. Nak lagu ni. Kadang kena bersunat mengucap tasbih lah. Tu cara ibarat yang betul-betul sungguh lah. Tak. Bukan nak pergi. Cara ibarat yang betul lah tu. Tahu kecek. Di dalam rokok dan sujud. Sekurang-kurangnya mengucap Subhana Rabbiyal Azim 3 kali di dalam rokok dan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali di dalam sujud. Adapun bihamdi itu warid dengan hadis yang tidak sahih. Ada sebut dalam kitab Sunan Abu Daud. Hak kata sekadar kata azim dengan a'la tu sakat tu warid dengan hadis sahih. Tengok kita baca bawah. Para fuqaha berittifaq di atas bahawa disyaratkan tasbih di dalam rakaat mengikut pendapat dalam mazhab kita fuqaha Syafi'i disunat tasbih di dalam rakaat dan sujud. Dan hasil asas sunat itu dengan 1 kali tasbih. Sekali tak apa dah. Dan sekurang-kurangnya subhanallah. Adapun subhana rabbi. Dan adnal kamal
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali. Dan bagi akmal itu darjah, maka kemudian daripada 3 kali itu 5. Jadi 3, 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Dan ialah yang akmal, hak sebelah. Masalah hak sebelah ni, kalau dia bukan ta'imim makmum lagi lah, ataupun munfarid, ta'imim jangan lebih. Ada sebutlah kitab Buriyah Mutasyidin, masalah tasbih la semaya. Nasbah kepada ta'imim tak dibenarkan baca lebih daripada 3 kali. Wakil ada pendapat mengatakan haram lebih 3 kali. Apa dah? Sebab ta'imim. Dan tidak melebihi imam itu atas 3 kali. Yakni dimakruh baginya demikian itu karena meringankan atas makmum. Dan disunat nak dah sekali lagi. Dan disunatkan bagi munfarid dan imam bagi kaum yang redha dengan memanjang. Ditambah di dalam rokoknya. Tambah apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Tambah tu. Habis. Maka di antara dalil menunjuk atas di syarat tasbih tu, dalil dia banyak, kita ambil 2 hadis kat sini. 2 hadis, 3 hadis. Yang pertama hadis Uqbah bin Amir berkata, terjemah dulu. Tatkala turun ayat fasabbih isma rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Sabdanya Nabi bagi kami, hendak kamu jadikannya di dalam rakaat kamu. Baca dalam rakaat maya lah. Maka tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi sabdanya, kamu jadikanlah dalam sujud kamu. Baca sujud pula. Maka adalah Rasulullah apabila rakaat beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Dan bila sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Hadis ni disebut oleh Sunan Abu Daud. Dan dia bahas panjang lagi itu hadis. Ada ulama mengatakan tidak sahih. Cuma bukan dhaif dah. Jadi tak, dia panggil sanad tu di sisi budak tu dia panggil tak berapa kuat. Hak tambah bihamdih. Kita buka tengok dia sebut dari Sunan Abu Daud. Yang kedua hadis Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, apabila kita jatuh terjemah, apabila rakaat seorang kamu serta membaca di dalam rakaatnya subhana rabbiyal azim 3 kali, maka sungguhnya telah sempurna rakaatnya, dan demikian itu ialah sekurangnya. Dan satu hadis lagi pada Huzaifah berkata, saya bersolat serta Rasulullah, beliau membaca di dalam rakaatnya subhana rabbiyal azim. Kesimpulannya dalil itu banyak lagi lah, cuma kita ambil satu hadis, 2 hadis sebagai dalil. Dan setengah daripadanya amat banyak. Sunat menghantarkan 2 tapak tangan atas 2 pohonnya tak kala duduk tasyuk awal dan tasyuk akhir. Itu yang ahlak. Sekira-kira berbetul segala kepala anak jari dengan kepala lutut. Anak jari dengan lutut sama. Kemudian digenggamkan segala anak jari tangannya yang kanan. Genggam tu cekok. Bahasa kita genggam. Bahasa kita panggil cekok. Anak jari hak kanan cekok. Malaikat telunjuk lepas. Dilepaskan dia akan telunjuk. Lepas telunjuk gitu. Dan diangkatkan dia akan telunjuk. Tak kala berkata illallah. Nampak tak? Illallah pak tu akai. Dia situ. Gerak tak bergerak tu dah bahas panjang lagi. Hak tu suku-suku. Hak tu suku, hak gerak. Hak mazhab kita la yuharriku. Dia gitu. Gitu ya. Akan satu di bawah
muka 480. Yakni disunatkan bagi musalli pada ketika duduk tasyuknya itu bahawa menghantar dan meletakkan tangan kanan atas paha yang kanan dan tangan yang kiri atas paha yang kiri. Dengan sekira-kira bersama anak-anak jari itu akan dua lututnya. Itulah, jangan mudah-mudah. Dan adalah anak-anak jari itu berhambur lepas ke arah kiblat. Kata ulama Hanafi direngangkan anak-anak jari sedikit, wirenggai, jangan rapat, buka sikit jari. Kata ulama Hanabilah dihimpunkan anak jari, rapat. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Nabi SAW apabila beliau duduk tasyuk, beliau menghantarkan tangan yang kiri atas lutut yang kiri dan yang kanan atas yang kanan. Beliau menyimpulkan 53. Ini istilah orang Arab ni. Maksud 53 tu, itu tafsir. Artinya beliau mencekakkan anak-anak jari serta dijadikan ibu jarinya di bawah jari telunjuk. Gitu. 3 cekak, telunjuk lepas, ibu tak bawah. Tu kaifiat dia. Beliau isyaratkan dengan jari telunjuk. Waktu illallah situ. Hadis itu sahih Muslim. Bawah. Dan diangkatkan dia akan telunjuk atasnya. Dan diangkatkan dia akan telunjuk tu tak kala berkata illallah. Tengok sikitlah taklid bawah. Telah ittifaq fuqaha di atas bahawa disunatkan bagi musalli itu bahawa isyarat dengan telunjuknya di dalam tasyahud ketika mengucap illallah. Akan tetapi berselisih mereka tentang kaifiat mencekak tangan dan isyarat. Cara cekak. Kata Ibnu Abidin Hanafi, tidak bagi kami selain pada 2 kaum. Hak kami lah Hanafi. Pertama dihamparkan anak jari dengan kita isyarat. Lepas saja gitu. Tak tunjuk apa. Kedua dihamparkan anak-anak jari dengan hingga kepada syahadah. Maka disimpulkan jari dan diangkatkan jari telunjuknya ketika nafi, yakni la, dan diletakkan dia ketika isbat illallah. Gini Hanafi ni jadi gitu dah mula-mula. Hanafi ni bila kata asyhadu alla, akhirlah asyhadu alla ilaha, bila illallah waktu gong Hanafi. Syafi'i gini asyhadu alla ilaha, relax dulu. Bila kata illallah naik tu Syafi'i. Illallah tu tak dengar dah, sudah dah. Sampai sudah dah tu Syafi'i. Kata as-sadatus Syafi'iyah. Ini hak mazhab kita. Bahawa dicekak anak-anak jari yang kanan dan letak di atas tepi hujung lutut. Mereka jari telunjuknya, maka dilepaskan dia dan diletakkan ibu jari di bawah telunjuk. Samalah, kerana hadis Ibnu Umar yang telah lalu sebut. Ulama Maliki berkata dibuat halakah antara jari tengah dan ibu jari. Kena lagi. Dia cekak 2 lah. Dia cekak 2 ni lah. Halakah jari tengah laga situ. Laga situ. Tu Maliki. Hak ni dak gitu dah. Dia cekak hak ni lah. Cekak hak ni ibu pelaga dengan jari tengah. Tu halakah wak bulak dia panggil. Tu Maliki. Tu Maliki panggil. Habis. Dan tempat mengakak di si ulama Syafi'i itu ialah ketika berkata illallah, maka dia akak jari telunjuk ketika itu. Jadi sunat mengakak itu ke arah kiblat, berniat dengan demikian itu akan tauhid dan ikhlas. Kata as-sadatul Hanabilah diisyarat dengan telunjuk itu beberapa kali. Tiap-tiap kali ketika menyebut lafaz Allah. Syarat lafaz Allah dah tunjuk dan tidak digerakkan dia. Kata ulama Syafi'i dimakruhkan isyarat dengan telunjuknya yang sebelah kiri. Kiri lepas duk gitulah. Bukan kiri duk gitu juga, dua-dua belakang tak boleh pergi. Illallah. Tak boleh. Abu Bakar kata orang ni tangan kanan tak ada, sekat ni ada. Dia tak kena ganti kiri duk gini. Tak nak tak dah. Tak suruh dah. Amu pusing kiri tak letuk kanan, illallah itu.
Taklah. Tak sungguh dah tu. Tu hukum dia. Sekalipun orang terpotong tangan kanan. Dan makruh menggerak-gerakkan dia akan anak jari telunjuk tu selama tidak bergerak tapak tangan. Dan jika bergerak ia 3 kali, bergerak ia tapak tangan 3 kali. Batas sembahyangnya masalah juga tu. Jari masa tak talutuk tu dalam mazhab kita kalau duduk gitu makruh. Jari, tapi kalau hak ni gerak hati 3 kali duduk begitu batas maya. Tak boleh tu. Tu kalau 3 kali bergerak tapak tangan, pakai selegak. Habis. Ke satu sikit. Mengikut pendapat ulama Syafi'i lah, hak kita ni, dia makruhkan menggerak jari telunjuknya ketika isyarat dalam tasyahud. Kita ada bahas banyak dalam kitab Kesilapan Wahabiyah tu dah. Pergi buka tengok situ. Di salah tu kita tulis 41 masalah khilafiyah yang jadi kelihing Wahhabi dengan ulama-ulama tua. Maka di antara masalah gerak nak jari ni kita udali banyak situlah. Buka tengok. Habis. Makruh menggerak nak jari telunjuk ketika syarat dalam tasyahud, ketika berkata illallah. Lepas mari dah dah. Mana dalil? Dalilnya hadis Abdullah bin Zubi anna Nabi kana yushiru bi asbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Situ bagi kita nak la yuharrikuha. Rasulullah mengisyarat dengan jari ketika berdoa, beliau tidak menggerakkannya. Nabi tak ada bergerak dak lah. Akik gitu. Akik gitu saja. Patuh dia mau bergerak tu, ada pendapat dia tu. Ada mazhab dia. Turun bawah sikit lagi belum dah habis. Dimakruhkan bergerak anak jari kerana bermain dalam semaya serta menghilangkan khusyuk. Atau sebutlah kitab Majmu' Nawawi dan juga Fatwa Nawawi. Fatwa Nawawi jilid Dan setengah latah. Dan setengah daripadanya yang amat banyak membaca kunut. Kunut nazilah ni bukan kunut biasa tu. Pada rakaat yang kedua pada subuh dan pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan dan pada tiap-tiap semaya. Kita panggil kunut nazilah. Kunut kerana tipu bala di satu kaum ataupun kita sendiri. Baca. Jika kedatangan bala ataupun percubaan. Bila mari uji nak baca kunut nazilah. Masalah kunut subuh asar tu sunat abad. Berarti molek barat dia tu. Ya gantung jika kedatangan bala. Pahas itu kunut nazilah mai subuh. Ada pun kunut asar subuh tu sunat abad. Dan kunut witir nisfu yang kedua Ramadan sunat abad agak tu. Sini kata ni masalah kedatangan bala dan uji. Ada saja. Lafaz kunut dan yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan wasallim wa sallam. Atas pada sallah. Sama madi. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti Allahumma hdina wa afina wa tawallana, tepat ni jadi na. Setelah bawah tu sebagai dalil kunut tu dah lepas mari dah. Cuma lafaz kunut yang kita baca tu kunut yang terpilih pada mazhab kita Syafi'i
Jadi riwayat daripada Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Nah, hadis di bawah dah. Di sana. Dan setengah daripadanya daripada amat banyak. Sunat dibaca antara dua sujud. Mana baca tengah duduk antara dua kali sujud dah. Sujud pertama yang kedua telah tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Atau hai'ah belakang. Mana kalau kita tinggal pun dia tak suruh sujud sawi. Cuma tak dapat. Tu ke bawah sebagai dalil sikit. Mengikut pendapat fuqaha kita as-sadatis syafi'iyah, disunatkan berdoa dan istighfar ketika duduk antara dua kali sujud. Iaitulah Rabbighfirli hingga akhir. Saat inilah. Sesungguhnya tidak wajib doa itu. Kerana Nabi SAW tidak memberitahu akan dia kepada al-musi'u salatah. Nabi tak ada royak doa ni dalam hadis hajar orang semaya. Itu dalil kata tak wajib. Dalil disunat doa tersebut seperti berikut. Hadis pertama, hadis Huzaifah, bahawa Nabi SAW membaca di antara dua sujudnya Rabbighfirli, Rabbighfirli dua kali. Hadis kedua pula, hadis Ibn Abbas berkata, bahawa Nabi SAW membaca doa antara dua sujudnya, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Tartib tu ada tukar sikit sebanyak lah. Kalau kita duk baca tu, ni lain sikit lah. Dan setengah daripadanya sunat yang amat banyak lagi. Sunat membaca doa, kemudian daripada tasyahud dan salawat pada tasyahud akhir. Ini doa ni selalu kita bawa lah. Kalau tak hafal lagi apa, ingat. Lepas pada kama sallaita la, kama sallaita fil alamin innaka hamidum majid, tambah ni Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Baca itulah. Ada dalil ke tak baca? Ada. Dalil ke satu di bawah hadis riwayat Sayyidina Ali, beliau berkata, apabila bangkit Rasulullah, jatuh terjemah dah. Adalah Rasulullah apabila bangkit, nak gitu dah. Adalah Rasulullah apabila bangkit ia kepada solat. Bila berdiri dah. Akhir bacaannya yang beliau membaca di antara tasyahud dan salam itu adalah Allahumma ighfirli hingga akhir. Tu hak akhir sekali Nabi kita baca. Ada sahih Muslim tu. Satu hadis lagi riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, adalah baginda Rasulullah beliau berdoa Allahumma inni, yad'u tu buat tu baiklah, tak ada nak yad'u. Kalau ada kurungan tu. Nak Allahumma selalu. Kita terlebih. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Hadis itu sahih Bukhari. Satu hadis lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari. Ada lagi satu hadis di sana, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya adalah baginda Rasulullah membanyak berkata dalam doanya, ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini riwayat Tirmizi, dan kata Tirmizi hadis ini hasanun sahihun. Jadi kuat sebagai dalil. Dan setengah daripadanya sunah hayah yang amat banyak duduk tawarruk pada tasyuk akhir. Apa tawarruk? Bawah. Duduk tawarruk itu iaitu dikenakan punggung kiri ke bumi. Punggung kita kiri itu rapat dengan tempat duduk dan didirikan dua kali nak sekali dah. Dan didirikan anak jari kaki yang kanan. Didiri itu 2 kali, buai sekali likung lebih hitam. Dan dikeluarkan kaki kiri di bawah betih kanan. Itu cara duduk. Dalilnya kerana hadis Abi Humaidin As-Sa'idi pada mensifatkan, yakni menceritakan cara solat Rasulullah. Maksudnya Rasulullah apabila duduk bagi tasyuk awal, beliau duduk di atas kaki yang kiri dan mendirikan kaki yang kanan. Beliau duduk atas 2 punggungnya. Itu hadis riwayat Sahih Bukhari. Dan duduk iftirah. Ini atas pada kata duduk tawarruk, tak kedekali lah. Dan setengah daripadanya duduk iftirah atau cara ibarat. Dan duduk ni atas pada kata duduk tawarruk. Ini dan setengah daripadanya duduk iftirah pada tasyuk awal, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahat, semua 2-3 tempat tu iftirah. Mana dalil? 1. Duduk iftirah itu iaitu duduk atas tapak kaki kiri. Lepas tu buat tengok, duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Supaya tak ada juga, cuma beza punggung rapat dengan kaki kiri. Itu beza dia. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yafrisu rijlahul yusra wa yasibu rijlahul yumna. Rasulullah menghampakan kaki yang kiri serta mendirikan kaki kanan. Itu dia panggil iftirah. Cara duduk tu. Duduk istirahat, bawah pula akar kedua. Duduk istirahat itu mengikut pendapat fuqaha kita Sadati Syafi'iyah, mereka mengatakan bahawa disunatkan dia akan istirahat. Bila tu istirahat? Kemudian daripada sujud kali yang kedua. Berhenti setiap tu, apa kita bangun. Pada tiap-tiap rakaat yang berdiri daripada tu. Makna rakaat pertama dan rakaat yang ketiga lah. Tu lah. Tak berdiri lah. Sebab rakaat yang kedua kita nak tahiyat dah. Ada istirahat lah situ. Rakaat akhir nak sudah dah. Kerana hadis riwayat Malik bin Al-Huwairis. Maksudnya bahawa Nabi SAW adalah ia duduk apabila beliau mengangkat kepala pada sujud sebelum bangkit, maka ada pada rakaat pertama. Dan setengah daripadanya hak akhir sekali, dan ini adalah sunat hayah lah. Ada lagi tu, cuma akhir sekali sebut lagi tak ni. Memberi salam yang kedua. Abang kita lepas mari dah, salam pertama adalah rukun. Ayat kedua ni sunat hayah. Akan satu. Dan yang wajibnya itu ialah salam pertama juga. Di sisi mazhab kita Syafi'i. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Dan setengahnya sunat memberi salam yang kedua. Sebagai kita nak kawin supaya atas. Dan jika menyimpan imam atas satu salam, sunat bagi makmum memberi salam yang kedua. Kalau tak memberi salam, so kita makmum dua. Karena bahawa ia keluar daripada mengikut dengan salam pertama dah. Keluar dengan email. Dan terkadang hari beri salam yang kedua. Adakah hari beri salam kedua? Tengok masalah dia. Jika kedatangan perkara menafikan bagi semaya. Hari kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Pung.
Assalamualaikum. Tu hari. Sudah wisalah pertama kita ketuk menafikan bagi semaya. Seperti kedatangan hadah. Tu hari wisalah. Salah kedua tu hari tu. Pakai tu ya. Dan keluar waktu Jumaat. Dan niat iqamah bagi orang musafir. Tu misal lagi tu. Karena bahawa saya jikalau tidak ada ia daripada semaya, maka itu sudah pada tawabik semaya juga. Itu disebutkan oleh Syekh Daud dalam kitabnya. Kita pergi kepada tajuk yang baru. Faslun, menyalahi perempuan akan lelaki dia semaya. Ni tempat orang jatuh tak serupa dengan tina ni. Waktu semaya tu banyak perkara juga tu. Masa rokok, masa sujud tak serupa tu, tak serupa. Pasal bermula perempuan menyalahi laki-laki dalam semaya pada beberapa tempat. Orang jatuh orang tina ni dalam semaya tak serupa belaka. Ada tak sama situ. Maka sunat bagi laki-laki merengaikan dua siku daripada dua lambung dan direngaikan perut daripada dua paha pada rokok dan sujud. Tu sah. Kita orang jatuh kena luah. Rokok sujud kena buka, perut kena tinggi, jangan rapat dengan paha. Masa rokok sujud lah. Orang tina kena rapat. Harus buka luar. Aku anak kucing masuk. Satu bawah. Karena ini adalah yang sunnahnya. Hasan ni. Hak dengan dua lambung tu. Itu yang sunnah Nabi. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, itu ialah beliau merengaikan dua lengannya daripada dua lambung. Itu sunnah. Dan mengakakkan perut pada dua paha. Di antara dalilnya dalilnya hadis pertama pada Bara' bin Azib bahawa Rasulullah bersabda, "Iza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila akan sujud, letakkanlah dua tapak tangan akau serta angkatlah dua siku akau. Letak tapak, siku tinggi. Tu mana buka, mana renggai. Ada yang kedua daripada Maimunah bintil Haris, isteri Rasulullah atau Ummul Mukminin. Berkata ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau merengaikan dua tangannya. Sekiranya jika hendak melalu binatang di bawah tangannya, nasa dapat ia lalu. Luah juga. Binatang ni binatang anak kucing lalu itulah. Tak kira kambing nak lalu. Kalau anak kambing tak apa lagi. Jadi celah tu kalau sekira kalau lalu tapi tak lalu kan ni. Kalau lalu kat tu boleh pergi sana. Mana rengai celah. Ada yang dinyaringkan pada semaya yang nyaring laki-laki. Dan aurah laki-laki yang terpusat dan lutut. Itu tempat tak sama kat tu. Tempat tak sama oleh semaya. Habis. Dan apabila mengenai akan dia sesuatu di dalam semaya, dia akan seorang laki-laki, hendaklah mengucap subhanallah. Maknanya kalau terimej semaya tu, kalau terlupa, kita makmum kena tegah dia subhanallah. Itu ya. Orang tina tepuk tangan. Tepuk paha. Belaga. Itu. Dak. Belaga kat tu. Kau ninggah ataupun kau ning. Tepuk tangan. Jangan kat tu, kat tu. Wana pula dia aku suruh sedap apa ni? Dia pun berasa juga. Sama ada sewaktu itu haruh ataupun sunat ataupun wajib atau haram ataupun makruh. Seperti ia izin kepada seorang pada masuk kapung. Kapung bukan mana kapung ni, rumah. Tapi itu jamuh cara kapung. Dar tu mana rumah. Tu kita terjemah mana kapung. Tak kira dia mau dibucu kapung kita. Subhanallah, dia dengar. Tak. Masuk rumah ke kapung kat sini. Dapat tafsir bawah, kita tafsir yakni rumah. Kita tengok ke satu dululah.
yakni jika kedatangan bagi imam itu sewaktu di dalam solatnya dengan terlupa daripadanya, adalah sunat bagi makmum itu menjagakan imam itu dengan tasbih. Kalau takmir kita terlupa, subhanallah. Jika ada yang laki-laki, dan dengan tasfiq jika ada ia perempuan. Tasfiq itu tepuk tangan lah. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang terdiri daripada fuqaha Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah. Di antara dalilnya kerana hadis innamat tasfiqu lin nisa, artinya maksud akhir hadis itulah, sesungguhnya tasfiq itu bagi perempuan dan barang siapa mengenai akan dia sewaktu dia solatnya, maka hendak ia berkata subhanallah. Jaga subhanallah. Dan hadis Abi Hurairah selagi, innamat tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin nisa, sesungguhnya tasbih itu bagi untuk lelaki dan tasfiq itu bagi untuk perempuan. Tapi kalau katina tak kerti sekarang bu, tak orang buat gapo, orang mengaji tak apa. Naik ke atas, akal bawah, baca perhabis atas lah. Dan seperti menjaga emailnya apabila lupa, ya, email terlupa, kita beringat email. Dan seperti menakutkan orang buta ataupun umpama yang hendak jatuh dalam kebinasaan, kita ada semaya, tapi mata kita tak kosong mana tengok tepi parit. Apa ada mata buta jalan ngok kita semaya, subhanallah. Dia telinga tuli, gelung lebih baik dah. Tak dengar. Dan seperti menjaga atas membunuh seseorang dengan zalim. Dan memang nak bunuh dengan zalim. Kita beringat subhanallah. Dan nak kata pecik cerai lah. Ting gitu lah. Dan seperti menjaga atas menilik kepada sesuatu yang makruh, menilik padanya. Bawah sikit tu. Yakni rumahnya, tafsir kapung. Apabila mendatangi musolli dengan zikir yang disyaratkan dia dan ia terkosak dengan dia, akan menjaga ke orang lain bahawa ia berada dalam solat, seperti bahawa diminta masuk di atasnya oleh seorang insan padahal berada dalam solatnya, ataupun takut musolli atas seorang yang jatuh dalam telaga ataupun kebinasaan, ataupun takut membuat binasa sesuatu, maka disunat bagi musolli itu tasbih semua masalah saya. Kerana menjaga baginya. Dan bertasfiq oleh perempuan itu atas khilaf ulama yang telah tersebut dulu. Habis. Kerana hadis yang telah lalu sebut tu, hadis terlepas mari dah. Tu baca dah hadis ni. Naik ke atas. Dan disyaratkan bahawa ia kosak akan zikir. Syarat. Kita nak subhanallah tu kena kosak zikir. Pada tiap-tiap kali tasbih. Supaya tak batas maya. Makna kalau kita tidak kosak zikir, kosak iklam saja, batas. Demikian lagi tak batas maya jika kosak zikir serta kosak beritahu, beri pehel. Kosak dua, tak apa juga. Adapun jika kosak memberi pehel semata-mata atau itlaq, batas maya. Jadi 3 masalah. Subhanallah ni kalau kosak zikir saja tak batal. Kalau kosak zikir sekali dengan beritahu tak batal. Tapi kalau tak ada kosak sekarang habuk ataupun dia panggil kosak witahu saja, batal. Itu 3 masalah. Dan perempuan menyalahi akal laki-laki pada segala perkara ini, maka sunat baginya, bagi perempuan, didempekkan perut dengan 2 paha. Rapaklah, kena perapak. Masa rokok sujud. Pada rokok dah sujud dah. Dan didempekkan 2 sikunya kepada 2 lambung. Masa rokok sujud tu. Itu tepat tak sama dah. Dan diperlahankan bacaannya laki yang helak tu yang ajnabi, laki-laki suku Sakak, ada sakuk waris warah hak tak sah nikah dak, yang sah nikah apa nak kata, ataupun khunsa. Dan jika ia semaya tidak dihadapi laki-laki ataupun khunsa, hendaklah dinyaringkan pada semaya yang nyaring. Kalau fak dia sajalah lagi. Tapi kalau laki-laki ajnabi dia tak boleh nyaring cakap. Dalam semaya learning, baca Quran pun tu dalam klik, kakak tengok terus dak
Tak. Budak-budak tina nak daga tu, kita tengok muka ke dengan suara. Oh comel weh, gitu tak? Satu penyakit juga panggil dah. Dah kalau nak baca-baca di rumah lah. Baca ulala buka masuk buka lefik ke apa tu. Satu masalah juga dia panggil dah. Satu masalah dia panggil. Ini ada semaya betul sewi degah ni. Dah sekalian badai perempuan yang merdeka sekaliannya aurah di dalam semaya, melainkan muka dan dua tapak tangan zahir dan batin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hukum tasfik bagi perempuan. Tak ada sebut dah tu, semua cara dia. Dan jika mengenai akan dia sesuatu di dalam semaya, hendaklah ditepuk tangan, hendaklah ditepukkan tapak tangan kanan atas belakang tangan yang kiri. Ada kanan tepukkan ni. Tepukkan ni. Dan jika ditepuk tangan kanan dengan tapak tangan kiri, kau tu. Jika dikosak bermain-main jika sedikit sekalipun, serta diketahui keharanya batas maya. Kecina. Dia kena kat ni. Kalau kau tu kosak main punah. Wala sikit. Demikian lagi atas ke pihak yang dulu itu. Dah lain. Habis kata. Demikian lagi atas kafiat yang dahulu itu dan lainnya jika dikosakkan bermain-main batas maya. Mana kafiat dahulu? Ning. Tapi kosak main batas juga. Dia tepuk kena dah. Tapi bukan kosak nak iklam tak email. Kosak main-main batas juga panggil. Bukan nanti kok ning. Kok ni batas. Dan khunsa seperti perempuan. Pada segala hukumnya tersebut. Dan sahaya perempuan seperti laki-laki, maka aurahnya dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Kita bacakan satu sekali sana tu. Lepas mari dah tak ajar ya. Adapun tasfik dalam solat atas jalan bermain-main, maka mengikut pendapat ulama Syafi'i dan iaitu salah satu daripada dua perkataan bagi ulama Hanabilah bahawa tasfik dalam solat atas jalan bermain itu adalah membatalkan sembahyang punah jikalau sikit sekalipun. Kenapa? Menafi bermain-main itu akan salah. Dan dalil demikian itu ialah hadis sahih. Ada lepas sebut dah tu mana basyai'un fi salatihi falyusabbih tu. Sebut lepas dah tadi. Sadar. Dan satu perkataan yang lain pula bagi ulama Hanabilah bahawa tidak membatalkan solat. Tak atas. Jika sikit dan jika banyak batal solat. Tafsirlah. Kerana bahawa amalan yang bukan jenisnya, maka membatalkan solat oleh banyaknya, sengaja ataupun terlupa. Adapun ulama Hanafi, mereka berkata bahawa bagai yang dikerjakan pada adatnya dengan dua tangan adalah ia hukum banyak. Bersalah bagai yang dikerjakan dia dengan satu tangan sebelah, maka adalah ia sikit. Jika kau tu, kalau dua belah banyak, sikit sebelah tak apalah, tak banyak. Dan amalan yang banyak yang bukan pada perbuatan solat, batal ia akan solatnya. Dan tasfik itu tidak mungkin pada adatnya melainkan dengan dua tangan. Masa tepuk tangan sebelah tak dengar. Tak dengar tu. Tak, yang dua. Dan ini adalah amalan yang banyak dalam solat yang membatalkan solat dengan dia. Kerana menafi bagi perbuatan semaya. Atau ulama Hanafi. Ulama Maliki baca habis itu. Dan di sisi ulama Maliki tidak sunyi pada keadaannya bermain dalam solat dan berlaku atasnya hukum perbuatan yang banyak. Mana batal lah. Kerana bahasa bukan ia pada jenis perbuatan solat seperti muhammuh daripada mulut daripada solat. Siuk hamu. Maka itu membatal ia ke solat seperti kalam, yakni bercakap dari solat sama. Telah menunjuk ni masalah kita siuk mulut ni batal ni. Telah menunjuk di atasnya oleh perkataan Ibnu Abbas, al-nafkhu fis salati kal kalam. Muhammuh di dalam solat itu adalah seperti cakap dan berkata.
Dan juga sabda Nabi bagi Rabah dan ia mahamuh pada tanah. Man nafakha fis salah faqad takallama. Pada siapa yang mahamuh dalam solat, maka sungguh telah bercakap. Habis kata. Faslun fi adadi mubtilatis salati. Kita sambung tadi pula insya-Allah. Pasal 11.30 tadi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil 'alam. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Koyak tiga deh ni makan nasi mau pada tak kendal saja. Mokoy. Ni mau belah ke dah. Buat tak je dah. Ha? Apa lu?